Salam perpaduan dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini, murid-murid tingkatan 4, kita akan belajar tentang penyerahan Sarawak. Penyerahan Sarawak kepada British. Cikgu, ya ke? Sarawak bukan di bawah British? Jawapan dia, naungan British, tetapi tidak sah lagi kepada British. Sarawak dulu siapa jaga? Kamu kena ingat ada keluarga Brooke keluarga Brooke ini ialah businessman keluarga Brooke ialah businessman ingat lagi ya, James Brooke. Ingat lagi James Brooke, ingat lagi? Okey. James Brooke ialah raja di Sarawak rajah di Sarawak. So keluarga Brooke ini jaga sebelum memberikan kepada British sepenuhnya. Kamu kena ingat keluarga Brooke ni sangat kaya dia kaya. Dia sebenarnya datang ke Sarawak tu untuk berniaga. Tetapi pangeran-pangeran, pembesar-pembesar di Sarawak itu panggil keluarga Brooke tolong settle politik. Dan apabila keluarga Brooke sudah dapat bantu masyarakat di Sarawak, maka masyarakat Sarawak itu iktiraf Brooke sebagai pemimpin tempatan. Apabila sampai masanya, iaitu selepas kekalahan Jepun, tengok macam mana keluarga Brooke serahkan sepenuhnya kepada kerajaan British. So pengenalan selepas Perang Dunia Kedua, iaitu selepas Jepun kalah, kita dapati Sarawak itu diserahkan kepada British. Siapa serahkan Sarawak itu kepada British? James, keluarga Brooke bukan James Brooke Charles Wyner Brooke Nanti kita tengok Sarawak itu dimulakan oleh James Brooke kemudian disambung sehinggalah Charles Wyner Brooke Wyner Brooke iaitu anggota keluarga Brooke yang terakhir sebelum serahkan kepada British. Ada sebab kenapa serahkan kepada British. Masyarakat Sarawak itu memang dia sukalah pemimpin Brooke ini, tetapi telah menimbulkan pelbagai reaksi. Menimbulkan pelbagai reaksi lah sebab tiba-tiba saja serah kepada British. Kita tak suka British, kenapa Brooke serah kepada British? Kita tengok nanti. Kemudian kita tengok selepas Perang Dunia kedua tamat ini, iaitu kekalahan Jepun sudah balik ke Jepun. Dan kita tahu kalau di BTM, hari itu di BTM itu, Persekutuan Tanah Melayu itu, kita dapati British Military Administration ambil alih, iaitu selepas Jepun kalah. Selepas Jepun kalah. Kena ingat ni selepas Jepun kalah, BMA telah mengharamkan MPAJA ataupun bintang 3 yang keluar dari hutan nak balas dendam sesiapa yang bekerjasama dengan Jepun. Tetapi cerita itu lain yang berlaku di Sarawak. Kita tengok di Sarawak apa yang berlaku di Sarawak. Kamu kena ingat semasa pendudukan Jepun, tentera Australia ni dia bantu British untuk dapat kembali kedudukan di Sarawak di mana tentera Australia ni dia memperkenalkan pentadbiran tentera seperti mana BMA juga, tetapi di Sarawak ialah tentera Australia. You tahu Australia di mana? Negara kangaroo negara kangaroo Australia. So dalam di bawah pentadbiran tentera iaitu British Borneo Civil Affairs Units iaitu di mana Australia dengan British ni dia kawan baik. Australia dengan British ni dia berkawan baik. Dia bekerjasama So tentera Australia dengan British ni bekerjasama. Di mana British kemudian memperkenalkan BMA pula BMA. Bukan sahaja di Persekutuan Tanah Melayu, tetapi di Sarawak juga So apabila Wyner Brooke yang Cikgu Chiu cakap tadi, Wyner Brooke itu menyerahkan kepada Sarawak, kepada
kepada British So penyerahan ini mendapat tentangan hebat Masyarakat Sarawak ni tak nak di bawah pentadbiran British dan kita tengok apa reaksi dia. Di mana faktor penyerahan Sarawak ini kepada British ni, kenapa Warner Brooke ini dia menyerah Sarawak kepada British. Kenapa? Kita tengok ini penting Ada 3 faktor. Okey, yang pertama masalah pewarisan takhta. Tak ada pengganti. Tak ada pengganti. Keluarga Brooke ni tak ada pengganti dah. Nak serahkan kepada siapa Tak ada pengganti. Masalah pewarisan takhta Masalah pengganti. Kita tengok Warner Brooke ini, dia dah kahwin Warner Brooke ni. Warner Brooke, dia dah kahwin, dia tidak mempunyai anak lelaki. Raja ini dia kena ada putera sulung untuk gantikan tempat Warner Brooke, tetapi Warner Brooke ini tak ada anak lelaki ditempatkan untuk menjadi raja. Tengok So apabila beliau sedang uzur tua dah uzur ni tidak larat dah. Tak ada tenaga nak teruskan kehidupan uzur Warner Brooke enggan melantik saudara dia. Dia tak nak melantik cousin dia jadi raja iaitu Anthony Brooke, anak Bertram Brooke untuk menggantinya. So dia tak nak anak saudara dia. So dia terpaksa membuat keputusan untuk bagi terus kepada British. Sebab itu diberikan kepada British. Kemudian nombor 2 tadi nombor 1 lah tak ada pengganti. Nombor 2 desakan British. British desak British macam paksa Warner Brooke itu bagi kepada British one off sekaligus. So macam mana dia paksa tu Pihak pejabat tanah jajahan British di London di London ini yang handle tanah jajahan ini, dia mendesak ni paksa Warner Brooke ini memberi kuasa lebih luas kepada British untuk meluaskan penguasaan di Sarawak. Nampak tak? British tu sebenarnya dia nak menguasai tanah Melayu semula selepas kekalahan Jepun. Bukannya nak bantu negara kita. Bantu hanya alasan. Dengan menjadi Sarawak sebagai tanah jajahan, British mendapat kenapa British nak Sarawak ni Why Sarawak ni memang best ke Sarawak ni luas Sarawak ni sangat luas sebab ada kekayaan ekonomi. Sarawak ini dia terkenal dengan kayu balak kayu balak banyak di sana kayu balak. Okey. Kayu balak. Guys, saya nak kamu tulis sungai yang terpanjang di Malaysia, sungai apa? Kita test sikit. Sungai yang terpanjang di Malaysia. Sungai apa? Bukan Sungai Ringgi bukan Sungai Ringgi, iaitu Sungai Rajang di Sarawak. Di sana ada banyak buaya. Ingat sungai terpanjang di Malaysia. Okay. Lepas tu kita sambung lagi. Pejabat tanah jajahan ini dia mengutuskan surat buat surat black and white untuk Warner Brooke ni tentang pendirian untuk menyerahkan Sarawak kepada British So pejabat tanah jajahan mengutuskan surat itu kepada Brooke untuk serah kepada British. So Brooke bersetuju. Brooke bersetuju untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Kenapa Brooke bersetuju, guys? Kenapa Charles Warner Brooke ini bersetuju untuk serahkan kepada British? Kenapa? Boleh tulis dalam ruangan komen. Kenapa Warner Brooke itu dia setuju untuk serahkan kepada British Sarawak? Kenapa? Daniel Okey, betul dia tak ada anak lelaki. Good. Betul tepat. Dia tak ada anak lelaki dan dia tak nak bagi anak saudara dia. Kena ingat yang itu. Kemudian nombor 3. Tadi kita tengok tak ada pengganti. Nombor 2, desakan British di mana British paksa Warner Brooke untuk serahkan Sarawak kepada British. Kita tengok masalah kewangan
Warner Brook ini mendapati masalah kewangan, menghadapi masalah kewangan. Sebab apa? Sebab Perang Dunia Kedua, selepas Jepun mengambil alih itu, iaitu ekonomi Sarawak terjejas teruk, terutamanya lombor minyak musnah, iaitu sumber pendapatan Sarawak. Ladang getah juga terbiar. So tak ada orang uruskan ekonomi yang terbesar di Sarawak, lombor minyak dengan lada hitam lah, ladang getah. Kemudian kita tengok lagi kemudahan pendidikan, kesihatan, jalan raya, lapangan terbang juga perlu diperbaiki. So Warner Brook ini tak ada wang yang begitu besar untuk membaik pulih kemudahan yang sudah dirosakkan semasa zaman Jepun. So Warner Brook pula dia tidak mampu untuk membangunkan negeri Sarawak semula. Terlampau banyak kos yang perlu ditanggung selepas kekalahan Jepun. Sebab Jepun telah musnahkan semua hampir semua kemudahan awam di Sarawak pada masa itu. So pada mulanya James Brooke itu sangat kaya, boleh handle. Sampailah Warner Brook ini selepas Jepun kalah, Warner Brook dah tak ada wang satu, Warner Brook tak ada pengganti satu, dan Warner Brook sudah uzur. Kena ingat tua dah uzur. Nanti soalan tanya, mengapakah Warner Brook serahkan Sarawak kepada British? Kamu jawab hari ini apa yang cikgu kongsi. Okey, so proses penyerahan Sarawak ni macam mana? Kita tengok satu persatu. Ada proses dia. Even kita dalam kehidupan ni, kita ada proses untuk menjalankan kehidupan. Bangun pagi, gosok gigi, mandi, makan, lepas tu buat kerja. Seperti itulah. Tetapi dalam penyerahan Sarawak kepada British pun ada. Jom kita tengok satu persatu. Kita tengok proses pertama. Proses pertama ni, kita kena ingat pejabat tanah jajahan di mana? Pejabat tanah jajahan British di mana? Di mana? Pejabat tanah jajahan British di mana? Anda boleh nyatakan pejabat tanah British ni di mana? Di London. Di London. Dia telah mengeluarkan black and white, iaitu surat kepada Warner Brook untuk meminta Warner Brook itu tanda tangan dengan siapa? Perjanjian dengan Joyce Henry Hall. Joyce Henry Hall, setiausaha tanah jajahan yang berpusat di London. So apabila Warner Brook sudah tanda tangan perjanjian tersebut, so beliau sudah bersetujulah. Macam Daniel cakap, tak ada anak lelaki, tambah lagi masalah kewangan, tambah lagi desakan British, tambah lagi dia sudah tua dah uzur. Kena ingat. Proses yang kedua pula kita tengok apabila sudah black and white, Warner Brook menghantar setiausaha peribadi dia, assistant, orang paling kanan. Panggil apa? Gerard T. McBrien. McBrien untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. So Warner Brook itu dia hantar orang kanan untuk mendapatkan persetujuan untuk serahkan Sarawak ini kepada British. So Gerard T. McBrien ini dia pergi mendapatkan persetujuan ketua tempatan. Itu proses kedua. Proses ketiga pula kita tengok bagaimana peranan orang paling kanan Warner Brook. Kena ingat Warner Brook. Di Sarawak ialah Warner Brook. Kena ingat ni Ingat Warner Brook, ingat Sarawak. So orang yang paling kanan ataupun assistant dia, Gerard McBrien ini, dia pulang ke England. Dia back to home, England, bersama-sama dengan dokumen black and white yang ditandatangani oleh ketua tempatan Sarawak. So kalau kita tengok di Persekutuan Tanah Melayu, sebelum Persekutuan Tanah Melayu, Malayan Union lah, di mana kita tengok peranan McMichael. McMichael paksa raja-raja Melayu tanda tangan. Tetapi di Sarawak pula kita ingat McBrien. Di Malayan di Semenanjung Malaysia hari ini ataupun dulu dikenali sebagai Malayan Union, iaitu McMichael. Di Sarawak ialah McBrien untuk mendapat
untuk mendapat tanda tangan orang tempatan Sarawak, ketua tempatan Sarawak. So Wynebrook bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British. Okey, kena ingat black and white itu. Dan penyerahan itu tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. Cikgu, bukan ke tadi Wynebrook ini dia sudah hantar orang yang paling kanan pergi jumpa ketua-ketua kampung untuk mendapatkan persetujuan black and white. Yes, betul. Kamu kena ingat Sarawak tu sangat luas. Mungkin Wynebrook itu dia iaitu dibantu oleh Matt Bryant ni untuk dapatkan persetujuan itu mungkin tak sampai secara menyeluruh lah, bukan semua dia bagi dia bagi sebahagian tempat saja. Okey. So proses yang keempat, kerajaan British mengarahkan Wynebrook mengarahkan bukan minta, suruh terus suruh, mengarahkan ialah suruh Wynebrook supaya mendapatkan kelulusan Majlis Negeri, persetujuan rakyat Sarawak terlebih dahulu. So kerajaan British ni tak nak sejarah berulang, tak nak sejarah apa berulang? Tak nak sejarah MU berulang di Sarawak. Dia dah sudah dapat pengalaman di Persekutuan Tanah Melayu. So kerajaan British tak nak sejarah MU berulang di Sarawak. So kerajaan British ni betul-betul minta Wynebrook and the gang pastikan mereka menerima dengan baik penyerahan Sarawak kepada British. Itu proses yang keempat. Proses yang kelima pula, untuk pastikan masyarakat Sarawak itu betul-betul setuju dengan penyerahan Wynebrook. Ingat Wynebrook, penyerahan Wynebrook kepada siapa? British. So British sudah tentu menghantar dua wakil, dua orang ahli parlimen wakil dua orang wakil, iaitu Gaman and Ray Williams. Gaman and Ray Williams untuk membuat tinjauan. Tinjauan ni macam satu kajian, betul tak? Betul tak masyarakat Sarawak ni dia setuju penyerahan Sarawak kepada British. So mereka tiba di Kuching. So hasil tinjauan, hasil kajian mereka mendapati betul lah ni masyarakat Sarawak ni betul-betul nak Wynebrook tu serah kepada British. Jom. Hasil tinjauan kajian daripada Gaman and Williams, sebahagian besar masyarakat ni, pribumi ni masyarakat orang-orang. Pribumi ni masyarakat di mana? Masyarakat di Sarawak. Majoriti masyarakat di Sarawak ni menentang penyerahan Sarawak. Itu yang pertama. Siapa yang sokong? Kena ingat di Sarawak itu ada juga ramai orang Cina yang menyokong penyerahan Sarawak. Terdapat juga penduduk yang tidak memahami. Tak tahu apa itu serah kepada British. Tak tahu istilah penyerahan Sarawak dari Wynebrook ke British. Dia tak faham, dia tak tahu semua. Dia tak tahu. Ada juga. So laporan Gaman and Ray Williams ini berkaitan dengan isu penyerahan Sarawak dibawa ke majlis untuk diundi. Majlis negeri ini ialah satu kalau kita tengok Malaysia sekarang headquarter dia di Putrajaya Tetapi kalau di Sarawak itu kita panggil majlis negeri. Excuse me. Majlis negeri lah majlis negeri. Itu tempat mesyuarat tempat mesyuarat induk tempat mesyuarat induk tempat mesyuarat untuk mendapatkan persetujuan untuk serahkan laporan ini tentang feedback penyerahan Sarawak kepada British di majlis negeri
Kemudian kita pergi, ada kawan-kawan yang tak boleh masuk ah. Kalau ada tolong cakap dengan cikgu Kita dah ada 3 slide lagi nak habis sebenarnya. Kita ringkas dan padat saja lagi. So, apabila tempat meeting induk itu mereka mesyuarat, mereka telah mengeluarkan rang undang-undang penyerahan Sentient Bill. What is this rang undang-undang penyerahan? Rang undang-undang ini bermaksud satu peraturan. Satu peraturan ataupun satu persetujuan. Kena ingat yang kena ikut. Satu persetujuan ataupun satu peraturan yang kena ikut. Sentient bills. So keputusan menunjukkan bahawa golongan pro. Apa maksud pro penyerahan? Apa maksud pro penyerahan? Okey, kita tengok di sini Saya keluar sebab tak ada line. Okey, faham. Tak apa, gila. Okey, pro ini bermaksud, kalau bahasa Melayu kamu kena ingat. Pro ini bermaksud sokong. Pro ialah bermaksud sokong. So, pro penyerahan ialah sokong penyerahan. Sokong Sarawak serah kepada British. So, apabila tim yang sokong nak serahkan kepada British ini, dapat undi yang menang di mana kita tahu menang dengan 19 undi sementara 16 undi menentang. So mereka menang dalam undi serah kepada Sarawak kepada British. So dengan adanya satu peraturan, maka Sarawak berjaya diserahkan kepada British secara automatik dengan ikut undang-undang penyerahan. So far okey. So kita tengok yang proses yang ke-6. Apabila kita dapati di mana Wynnebrook tak ada pengganti, tak ada anak lelaki, kemudian desakan daripada tanah jajahan London, lepas tu dengan adanya black and white, dengan adanya laporan Garmers and Real Williams, sediakan laporan, lepas tu bawa ke Majlis Negeri untuk undi, pro penyerahan sudah dapat kemenangan, maka penyerahan Sarawak itu berjaya diserahkan kepada British. So taraf Sarawak sebagai negeri naungan British dimansuhkan. So kamu kena ingat keluarga Brooke ini siapa yang jaga? Siapa yang jaga keluarga Brooke dulu? Kamu kena ingat dulu Dulu keluarga Brooke dijaga oleh dijaga Apa maksud dijaga? Dijaga bermaksud kata mudah dia naungan. Kena ingat dijaga ialah naungan. Dijaga oleh siapa? Dijaga oleh British. Dimansuhkan. Apa maksud dimansuhkan? Dihapuskan. Atau bahasa yang paling mudah, delete. Delete. Ataupun dihapuskan. Dihapuskan. Sebab apa dihapuskan? Sebab secara undang-undangnya penyerahan Sarawak itu secara rasmi diserahkan kepada British. So Sarawak disahkan sebagai tanah jajahan British. Kena ingat Kemudian kita tengok pada Julai 1946, hari penyerahan Sarawak diisytiharkan di Kuching. Bukan Kuching di rumah, tetapi Kuching ialah ibu negeri Sarawak sehingga sekarang. So, ini latihan dia. Cikgu dah habis dah? Yes, dah habis. Ini latihan dia. Tolong buat Latihan ini, ada siapa yang ada buku kerja, tolong siapkan muka surat 60. 4.4. Bilakah tarikh penyerahan Sarawak kepada kerajaan British? Okey, guys, tolong jawab. Kita sama-sama buat soalan ni. Bilakah tarikh penyerahan Sarawak kepada kerajaan British? Bila? Masih ingat? Okey, tak apa. Nanti kita akan bincang Okey, kita go through dulu.
Nyatakan 3 faktor penyerahan Sarawak. Kemudian apakah peranan governments apakah peranan governments dalam peristiwa penyerahan Sarawak? Kemudian yang ini penting pada penampak anda, setujukah anda penyerahan Sarawak kepada kerajaan British dibuat tanpa pengetahuan rakyat Sarawak? Kamu setuju tak? Kamu setuju tak penyerahan Sarawak ini tanpa pengetahuan masyarakat Sarawak? Maksudnya masyarakat Sarawak ni tak tahu ada penyerahan Sarawak ni. Setuju? Dan apabila kamu setuju, kamu kena beri hujah. Kalau kamu tidak setuju, kamu pun kena beri hujah. What is hujah? Bagi alasan. Hujah ialah bagi alasan. Kenapa kamu setuju? Kenapa kamu tidak setuju? Pilih satu saja. Setuju atau tidak setuju. Kalau soalan yang ada jawapan apa ni? Jawapan soalan setujukah ini, kamu kena jawab setuju. Setuju atau tidak setuju terlebih dahulu sebelum kamu bagi alasan. So, sekian, terima kasih untuk berkongsi tentang penyerahan Sarawak kepada British. So, kita akan jumpa pada kelas yang seterusnya. Sekian, terima kasih.